Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar, dan jangan kamu mati melainkan kamu menjadi orang-orang Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikur rajulu muttaki'an ala arikatih yuhaddatsu bihaditsin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu. Ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harramallah. Rawahu Ibnu Majah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tiba seorang laki-laki yang menyandar di katilnya dalam keadaan sombong, lalu dibacakan di hadapannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menjawab, antara kita sudah ada kitab Allah, yakni Al-Quran. Kita tidak perlu merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan berpegang dengan Al-Quran. Apa yang kita dapat di dalam Al-Quran, yang Al-Quran halalkan, maka kita halalkan. Apa yang kita dapati di dalam Al-Quran, yang Al-Quran haramkan, maka kita haramkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada sahabat baginda, ala, ingatlah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang saya bacakan tadi memberikan beberapa pengajaran kepada kita umat Islam hari ini. Yang pertama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu supaya kita umat Islam berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mestilah beriltizam dan meletakkan hadis Nabi sebagai sumber hukum yang kedua, bukan menolak hadis Nabi secara total. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan hamba-Nya supaya berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya dalam suratul Hasyr ayat 7. Firman Allah, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa sahaja yang diajar oleh Nabi, apa sahaja yang dibawa oleh Nabi, sama ada melalui ucapannya, perbuatannya, pengakuannya, wajib kamu ambil dan kamu beramal.
Apa sahaja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menjauhkannya. Ini adalah perintah daripada Al-Quran sendiri, daripada Allah sendiri, supaya kita berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kamu bertelagah, kamu berselisih faham di antara kamu, maka hendaklah merujuk kepada Allah, yakni Al-Quran, dan hendaklah merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijma' di kalangan sahabat, tidak ada yang terkecuali. Seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' di kalangan mereka berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Al-Quran yang sebenarnya berhajat kepada tafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinakalkan oleh Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan, Al-Quran ahwaju ila sunnah. Al-Quran sangat berhajat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak mampu untuk mentafsirkan Al-Quran dengan akal pemikiran kita. Apatah lagi ada amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka dia telah menyediakan tempat duduknya, tempat tinggalnya di dalam neraka. Sebab itu Imam Ahmad mengatakan, innas sunnah tufassirul kitab wa tubayyinuh. Sesungguhnya sunnah Nabi, sesungguhnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan Al-Quran dan menerangkan isi kandung Al-Quran. Apabila Quran turun, ayat Al-Quran turun, sekiranya tidak ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkemungkinan besar kita salah dalam mentafsirkannya. Bukan kita sahaja, bahkan sahabat Nabi yang memahami bahasa Arab pun mereka mesti merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, apabila turun ayat surah Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan tentang had boleh makan dan minum ketika berpuasa, turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kamu dan minumlah kamu sehingga nyata kepada kamu benang putih daripada benang hitam pada waktu fajar. Ayat ini turun, ada di kalangan sahabat yang memahami dengan maksud yang lain. Antara mereka ialah Adi bin Hatim. Beliau menyangkakan tali unta boleh bertukar menjadi putih. Beliau ambil sedikit daripada tali unta, lalu beliau letak di bawah bantal, di bawah tempat tidur beliau. Pagi-pagi beliau melihat tiba-tiba tali itu tidak bertukar daripada hitam kepada putih. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, mengapa tidak bertukar? Itu fahaman Adi bin Hatim, sebab ayat Quran mengatakan khaytul abyad minal khaytil aswad, benang hitam menjadi benang putih. Beliau faham benang hitam sungguh, tetapi sebenarnya bukan itulah yang maksudnya. Apabila diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan yang dimaksudkan dengan benang putih ialah fajar shadiq. Apabila timburnya fajar shadiq, apabila masuknya waktu subuh, maka kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum.
kita mulakan puasa kita. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran mesti ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadis yang saya bacakan tadi menunjukkan bahawa akan timbul golongan anti hadis. Mereka yang menolak hadis Nabi secara total. Mereka mendakwa bahawa mereka hanya akan berpegang dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, kerana Al-Quran jelas daripada Allah. Tidak ada dhaif, tidak ada maudhu' di dalam Al-Quran. Ia jelas daripada Allah. Berbeza dengan hadis Nabi, ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang dipertikaikan. Maka kita berpegang dengan Al-Quran sahaja. Apa yang dibimbangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kenyataan hari ini, bahawa wujudnya golongan anti hadis, dan mereka ini telah wujud di seluruh dunia. Wujudnya di Indonesia, di Singapura, di India, di Pakistan, dan termasuklah dalam negara kita di Malaysia sejak tahun 1985. Wujudnya golongan anti hadis ini pada tahun 1985 yang dipelopori oleh beberapa orang, antaranya ialah Kasim Ahmad. Beliau sangat terpengaruh dengan tulisan yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifah daripada Amerika Syarikat yang mentafsirkan Al-Quran berdasarkan sains dan akal semata-mata, tidak berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Kasim Ahmad dan pengikutnya mengasaskan gerakan anti hadis ini sejak tahun 1985, dan beliau cuba mengembangkan pemikiran beliau ini dengan mengarang sebuah buku pada tahun 1986 dengan tajuk Hadis Satu Penilaian Semula yang dikarang oleh beliau. Akhirnya ajaran ini disebar dalam negara kita Malaysia, sehinggalah buku beliau diharamkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa. Tiba-tiba muncul semula pada Februari 2014 dalam seminar terbaru yang dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir, yang dirasmikan oleh beliau seolah-olah memberikan sokongan kepada golongan anti hadis ini. Beliau mengembangkan ajaran, antaranya menolak hadis secara total, antaranya membenarkan murtad, antaranya ialah meletakkan bahawa syahadah yang kedua, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa anna muhammadar rasulullah. Syahadah yang kedua ini adalah tidak perlu, kerana ia merupakan syahadah orang munafik. Syahadah orang munafik, dengan beliau bersandarkan kepada dalil daripada Al-Quran yang ditafsirkan dengan akal beliau sendiri, yaitu surah Al-Munafiqun ayat 1. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datangnya orang munafik di hadapan kamu wahai Muhammad, lalu mereka bersaksi, mereka bersyahadah bahawa engkau adalah Rasulullah, tanpa beliau melihat kepada hadis Nabi, tanpa melihat kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya Allah mengatakan, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Allah mengetahui sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah rasulnya, dan Allah bersaksi sesungguhnya syahadah yang diucap oleh orang munafik itu adalah syahadah yang dusta semata-mata. Akhirnya Jawatan Kuasa Fatwa Terengganu melakukan fatwa pada bulan Mac yang baru disebarkan sekarang. Jawatan Kuasa Fatwa Terengganu mengeluarkan fatwa bahawa Kasim Ahmad ini kafir dan murtad. Tetapi dijawab oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri, beliau hanya kafir di Terengganu, kalau datang Pahang dia Islam balik. Saudara muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya fatwa bukan sahaja daripada Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Terengganu. Kalau kita lihat kepada e-fatwa, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak tahun 1995 telah mengeluarkan fatwa. Ketika itu
dan sekarang Datuk Mufti Harus Sani menjadi muftinya. Tahun 1995 Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak telah mengeluarkan fatwa, semua ajaran yang dibawa dalam kitab yang dikarang oleh Kasim Ahmad ini adalah sesat dan murtad. Ini fatwa telah dikeluarkan dan disokong oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak. Saudara muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan fatwa Jawatan Kuasa Perak itu telah diwartakan pada tahun 1996. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita umat Islam, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Sesiapa yang menderhakai Allah dan menderhakai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan humban mereka ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian supaya bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar. Siapkan bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah ialah amalan mereka yang bertakwa kepada Allah. Firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah, apabila masuk sahaja bulan Ramadan, kita melihat Israel menyerang umat Islam di Palestin tanpa belas kasihan, dan mereka mensasarkan wanita dan kanak-kanak. Bagi umat Islam di Palestin, mereka bangkit berjihad, mempertahankan agama mereka, mempertahankan akidah mereka, mempertahankan negara mereka daripada dijajah oleh Zionis Israel, laknatullah alaihim ajma'in. Ada anak mereka yang pecah kepala, ada anak mereka yang hancur tubuh mereka dibom oleh Israel, namun mereka tidak lemah semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam keadaan mereka sedang berjuang, kita mendengar berita yang sangat mengecewakan kita. Apabila ada ulama dalam negara kita Malaysia sahaja yang mengatakan tidak ada jihad di Palestin, tidak ada jihad di Palestin, dengan beliau berdalilkan bahawa sekiranya tentera musuh 2 kali ganda lebih besar, lebih ramai daripada tentera Islam, maka tidak ada jihad. Lalu beliau mengesyorkan supaya umat Islam di Palestin keluar daripada Palestin, keluar meninggalkan jihad Palestin. Saya bertanya, ke mana mereka nak pergi? Mereka nak pergi Saudi, Saudi tidak terima. Mereka nak pergi Mesir, Mesir tutup sempadan Rafah. Mereka nak pergi Syria, Syria bergolak. Ke mana mereka tak pergi? Ke mana mereka nak pergi? Kalau mereka pergi, maka bergembiralah Israel yang dapat meluaskan jajahan mereka
Sedangkan pada tahun 1947 Israel mendapat tanah di Palestin. 2/3 tanah Palestin dijajah oleh Israel. Hanya 1/3 diberikan kepada penduduk asal Palestin. Pada tahun 1948 diisytiharkan secara rasmi negara Israel. Tiba-tiba kita mengatakan tidak ada jihad di Palestin. Saudara sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah, jihad menjadi fardu ain dengan 3 sebab. Yang pertama, apabila kita sudah berada di medan perang. Yang kedua, apabila musuh masuk dalam negara. Yang ketiga, apabila ada arahan daripada ketua negara. 3 keadaan ini sudah pun berlaku di Palestin. Sebab itu mereka meneruskan jihad yang suci, mendapat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita umat Islam di Malaysia dan seluruh dunia, kita sampaikan jihad kita, fardu kifayah kita. Kita sampaikan pertolongan kita melalui doa kita. Kita sampaikan pertolongan kita melalui keuangan kita, supaya mereka sedikit rasa lega dengan pertolongan yang kita berikan. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah, kita di Malaysia tidak terlepas dengan jihad Islam. Kita berjihad dalam konteks kita untuk memastikan negara kita Malaysia diperintah mengikut acuan Islam, mengikut Al-Quran, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berjuang dalam konteks demokrasi yang dibenarkan hari ini melalui sistem pilihan raya. Oleh itu setiap parti Islam ataupun gerakan Islam mesti menyediakan kelengkapan-kelengkapan untuk memastikan perjuangan kita mendapat kejayaan yang sebenar, insya-Allah. Bagi kita gerakan Islam PAS dalam negara kita Malaysia hari ini, tuan-tuan, kita di Pahang, kita sedang menyiapkan sebuah markas yang sangat besar sebagai pusat dakwah, pusat tarbiyah, pusat jihad di tanah 5 ekar di Kerbau, tuan-tuan. Hari ini kita perlukan untuk fasa pertama lebih kurang dalam 3 juta. Kita telah memulakan projek ini dan kita telah bayar 160,000 untuk membeli barang. InsyaAllah pada bulan 9 ini kita akan menaikkan dindingnya. Kita memerlukan lebih kurang 450,000. Hari ini saya bagi pihak jawatan kuasa lembaga pengarah Komplek Al-Makmur, saya lancarkan derma jihad untuk tuan-tuan berkongsi pahala pada hari Jumaat yang mulia dan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan bi khairin fi sabilillahi faqad ghaza." Sesiapa yang menyediakan kelengkapan perang, dia tidak pergi berperang, tetapi dia menyediakan kelengkapan perang bagi mereka yang berperang, maka dia dianggap berperang dan mendapat pahala orang yang berperang. Sesiapa yang menyediakan, yang mengambil tanggungjawab kepada kaum keluarga yang pergi berperang, maka dia juga dianggap berperang. Marilah pada hari yang mulia ini kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat kepada kamu harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari yang berbahagia ini kita menghisap diri kita, sejauh mana kita menjadi hamba Allah, sejauh mana kita taat dan patuh kepada Allah. Adakah kita telah mencapai sifat takwa sepanjang kita menunaikan ibadah sepanjang bulan Ramadan ini? Marilah pada hari yang mulia ini kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ayyidi mudabbir hadhihi al-bilad al-islamiyah as-sultan al-hajj Ahmad Shah al-musta'in billah
ibni almarhum As-Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, wa kadzalika li naibih Tengku Mahkota Pahang. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر جيوش الموحدين ومن نصر الدين. اللهم بدد شملهم. اللهم بدد شملهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في أعدائنا في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.